Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, topik keropok leko sekali lagi menjadi perbincangan dalam video ini. Cuma fokusnya bukan lagi kepada Azhar Idrus, tetapi kepada Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight. Apabila sebelum ini isu keropok leko menjadi hangat, Dr. Haris turut membeli react dan ada 2 video beliau berkaitan dengan topik ini. Setelah saya menontonnya, ada perkara yang saya nak react balik. Maka video ini adalah react saya bukan lagi kepada Azhar Idrus, tetapi kepada kedua-dua video Dr. Haris Ismail. Sebelum bermula, beberapa poin penting sebagai mukadimah. Pertama sekali, saya telah sebut tadi, saya ulang sekali lagi, video ini saya bukan lagi hendak fokus kepada Azhar Idrus. Meskipun saya nanti akan mainkan semula video TikTok yang asal itu sebagai bukti pendustaan Dr. Haris Ismail dalam isu ini, tetapi ini ialah untuk pembuktian ya. Bukan lagi saya nak react kepada Azhar Idrus sebab dah ada 2 video saya dalam topik ini. Jadi tak perlulah nak diulang-ulang lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya maklum tuan-tuan dan puan-puan biasa menasihati saya jangan layan Dr. Haris Ismail itu kerana tak ada apa-apa ilmu yang dia sampaikan, tak ada apa-apa manfaat yang dia sampaikan. Ya, saya maklum, terima kasih atas nasihat dan teguran. Cuma yang menjadi pertimbangan saya, my concern ialah orang-orang yang tidak tahu, yang tidak mampu membezakan antara hak dengan batil, antara benar dengan dusta. Mereka terikut-ikut dengan Dr. Haris Ismail. Jadi saya berharap dengan adanya video ini, bukan saya nak layan Dr. Haris Ismail, tetapi moga-moga ia dapat memberi manfaat kepada para penonton saluran YouTube beliau yang mungkin sebelum ini telah tertipu dengan video beliau. Baik video berkaitan dengan keropok leko ini ataupun mana-mana yang lain. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak kenal Dr. Haris Ismail, okey, saya sendiri telah membuat banyak juga video react setepatnya 23. Video ini kalau jadi dan muat naik, insya-Allah menjadi video yang ke-24. Semuanya saya telah susun dalam satu playlist, okey, dalam satu playlist bahasa Melayu apa? Siri video, link dalam kotak description dan anda boleh tengok sendiri tentang Dr. Haris ni. Dr. Haris Ismail ni menariknya, doktornya tu doktor PhD tau. PhD dalam bidangnya. Bidangnya tak silap saya kejuruteraan ke architecture, something like that. Tak apalah. Bila ada PhD, lazimnya orang-orang bijak. Dan lazimnya orang-orang bijak, jarang-jaranglah ada yang pro kepada asam Jawa. Jarang-jaranglah orang yang bijak ni, mereka ni terikut, terpengaruh dengan aswaja. Sebab orang-orang yang bijak, especially yang ada PhD, mereka ni evidence based, argument based, critical thinking tau. Jadi yang ikut aswaja, asam Jawa ni lazimnya yang low ni tau. Mereka tak boleh fikir, mereka ikut je, ikut pun kerana kasih sayang ustaz, ikut pun kerana dah biasa dengan masyarakat tersebut. Tapi peliknya Dr. Haris Ismail, pemegang PhD, dia boleh pro ke arah asam Jawa ni. Meskipun beliau mengatakan dirinya sekadar penganalisa sahaja untuk memberi penjelasan. Bahkan dalam satu video lain, beliau pernah menobat dirinya memberi analisa yang paling adil. Semua orang tahu dia pro kepada asam Jawa atau kepada aswaja. Bahkan mungkin dia seorang je kot tak tahu yang dia tu pro ke sana. Okey, semua orang tahu. Okey, jadi dalam analisa-analisa yang kononnya bersikap adil, kononnya untuk memberi penjelasan, sama-sama tahu bahawa Dr. Haris Ismail dia pro kepada asam Jawa ataupun kepada aswaja. Tetapi kita masih berharap ya, sebab beliau orang yang bijak. Dan orang yang bijak ni macam saya kata tadi, mereka ni dalam hal dunia, dalam hal kerjaya mereka berdasarkan dalil, berdasarkan hujah, berdasarkan critical thinking, berdasarkan analisa yang mendalam. Okay? Entah kenapa dia tidak apply benda tu dalam agama, tetapi kita masih lagi berharap satu hari kelak beliau juga akan apply perkara ni dalam agama dan akan nak lihat, akan nampak di mana lemahnya, okey, salahnya asam Jawa atau aswaja itu ya. Okey, insya-Allah. Okey, jadi ini beberapa pengenalannya dan video-video yang saya nak react ni
Saya bagi link dalam kotak description. Maknanya video Dr. Haris Ismail tu sendiri, saya bagi link dalam kotak description. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, Dr. Haris Ismail dia ada satu sikap yang buruk. Seburuk-buruknya daripada dulu saya dah tegur, saya dah buat video react sampai sekarang masih lagi berkekalan. Dia, apabila dia react kepada video orang lain, dia tak akan bagi link. Bila tegur, dia kata, apa beza saya potong yang seminit ke, saya bagi video penuh yang 10 minit ke, yang sejam ke, yang seminit ke sama je, tak lari konteks pun. Dia ada mendakwa sedemikian. Bro, saya jawablah bro, let the audience decide whether that 1 minute is in context or out of context. It is not for you to decide. Kalau anda berada pada kebenaran, anda penganalisa yang adil, you give the full video, you give the link. And then you say, saya sekarang merujuk pada minit sekian-sekian. Okay? Biar para penonton yang menilai sama ada anda telah menukil berdasarkan konteks ataupun out of konteks. Okay? Jadi, hari ni saya buat video ni 2 November. Jadi setakat yang saya tengok dalam video yang saya nak react ini, video-video asal Dr. Haris Ismail, dia tidak bagi link kepada video yang dia akan react. Maaf, bukan akan. Yang dia sedang react tu, dia tak bagi link ya. Dan ini sesuatu yang kita kata dari dulu lagi. Dan di sini sudah timbul apa bagi orang yang berfikir apa? Kalau kebenaran berada pada dia, kenapa nak takut? Kenapa nak sembunyikan link kepada video asal? Okay? Alright. Jadi saya akan alih kamera, mengadap laptop, kita akan mainkan video-video dan kita akan lihat penjelasan yang sebenarnya. Okey, saya tidak akan menobat diri saya sebagai penganalisa yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri tengok ya. Dan di sini saya ingin minta izin kepada Dr. Haris Ismail untuk mainkan video beliau juga sebagai bukti dalam video saya ini. Okey, boleh ya? Alah, hantar pun Dr. Haris pun ada mainkan video saya juga kan. Saya akan mainkan video Pro Media Tajrid, minta izin juga. Saya tak adalah nak tuduh Pro Media Tajrid tu ada kaitan dengan rasuah lah, melobi lah apa. Tapi kemudian ambil video Pro Media Tajrid pula, tak ada minta izin. Siapa tu ya? Dan juga kepada pemilik video TikTok yang asal tu, yang Azhar Idros ya, minta izin untuk saya tunjukkan supaya kita sama-sama dapat menganalisa ya. Okey. Mukadimah saja 7 minit. Jadi itulah beberapa poin yang ingin saya highlightkan ya. Baik, saya alihkan kamera menghadap ke laptop saya. Okey, tuan-tuan, video pertama yang akan saya mainkan ialah video yang dimuat naik oleh Dr. Haris Ismail pada 26 Oktober 2022 berjudul Makan Darah Ikan ke Neraka? Tanda soal. Ustaz Azhar Idros versus Dr. Maza dan Dr. Rora. Isu keropok leko by Dr. Haris. Okey, link bagi video ini ada dalam kotak description. Okey, jadi ringkasnya dalam video ini Dr. Haris Ismail cuba membela Azhar Idros dengan mengatakan apabila Azhar Idros berkata orang yang makan keropok leko yang tidak dibersihkan darah, dimishin sekali dengan darah perutnya itu sebagai masuk neraka, itu ialah syntax error. Ringkasnya tersalah cakap. Bahkan yang benar ialah seperti mana dakwa Dr. Haris Ismail, Azhar Idros sendiri ada sebut dalam video yang sama di mana Azhar Idros sendiri kata ya, Azhar Idros kata layak masuk neraka. Jadi layak masuk neraka ni nak samalah seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Rora, boleh masuk neraka. Lalu akhirnya Dr. Haris Ismail membuat kesimpulan dalam video ini bahawa Dr. Maza dan Dr. Rora terburu-buru membuat video react. Bahkan mungkin juga kerana terikut dengan orang-orang lain yang telah membuat react dan telah memilih satu perkataan yang tersalah, padahal ada perkataan lain oleh Azhar Idros yang sebenarnya betul. Yang ini layak masuk neraka. Okey, jadi saya akan mainkan mulai dari minit 6.25. Minit 6.25. Sila rujuk video penuh, link dalam kotak description ya. Kita dengar apa yang Dr. Rora kata dan kemudian apa yang dimainkan oleh Dr. Haris Ismail daripada video ataupun kuliah asal Azhar Idros. Sebab benda ni, kalau dia kata boleh membawa ke neraka tu okey. Dr. Rozaimi sebenarnya
dia mengatakan bahawa kalau dia kata boleh membawa ke neraka, itu okey. Maksud dia jika Ustaz Idrus sekadar mengatakan boleh membawa ke neraka, itu okeylah bagi Dr. Ruzaimi ni. Jadi maksud dia Dr. Ruzaimi sebenarnya tak dengar betul-betul apa yang Ustaz Idrus cakap. Jika dia memberi perhatian, dengar sehingga habis atau dengar word by word apa yang disebut oleh Ustaz Idrus, mungkin tak ada isu lah. Kita dengar apa Ustaz Idrus cakap. Okey, jadi Dr. Rora yang tak dengar penuh, padahal kalau didengar betul-betul apa yang Azhar Idrus sebut, word by word, okey. Jadi apa yang Azhar Idrus sebut, ya? Pas yang dia kata tadi masuk neraka, kita dengar ni. Siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Kan kita fatwa. Nampak tak? Itu maksud Ustaz Idrus. Dia mengatakan siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Nampak tak? Samalah seperti yang lebih kurang lah seperti yang dikatakan oleh Dr. Ruzaimi. Okey, jika jadi apa yang dikatakan oleh Azhar Idrus, siapa yang makan makanan yang haram layaknya masuk neraka. Jadi layaknya ni nak samalah dengan apa yang Dr. Rora kata boleh membawa ke neraka. Alright. Ayuh kita rujuk kepada video kuliah asal Dr. Azhar Idrus dan kita tengok perbuatan kotor, perbuatan jahat Dr. Haris Ismail yang memotong kata-kata, yang memotong video Azhar Idrus sehingga orang yang kalau tidak tonton video asal ataupun tidak dapat menangkap, dia akan terpengaruh dengan kata-kata Dr. Haris Ismail itu. Okey, jadi ini video TikToknya yang asal, minta izinnya daripada pemilik Ahmad Dahmad. Okey, link sekali lagi dalam kotak description. Yang dipotong dan dimainkan oleh Dr. Haris Ismail sehingga kelihatan ia adalah seolah-olah perkataan. Okey, Azhar Idrus ialah mulai minit 0.56 saya mainkan, ya. Siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Kan kita fatwa. Jadi di situ saja yang dipotong oleh Dr. Haris Ismail sehingga para penonton, para pendengar tonton okey betul lah Azhar Idrus cakap begitu. Padahal yang disebut oleh Azhar Idrus pada saat itu ialah apabila membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Azhar Idrus kata, tetapi Nabi yang kata. Okey, saya mainkan daripada awal sedikit, ya, sebelum sikit tu je. Ke neraka. Nabi kata kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Kan kita fatwa. Dengar tu. Itu sebenarnya adalah hadis Nabi yang dibacakan oleh Azhar Idrus. Sekali lagi saya main, dengar, ya. Nabi bersabda, teks Arabnya kemudian terjemahannya yang dipotong oleh Dr. Haris Ismail ialah terjemahan sahaja sehingga seolah-olah itu adalah perkataan Azhar Idrus. Padahal Azhar Idrus membaca hadis Nabi dan menterjemahnya. Nabi kata kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Kan kita okey, jadi ia adalah hadis Nabi. Adapun perkataan sebenar Azhar Idrus adalah sebagaimana di awal video. Okey, kita mainkan semula. Dalam kepuk lekor kita campur isi ikan dengan darah, perut, mesin sekaligus. Apakah hukum makan kepuk lekor itu? Masuk neraka. Okey, sebenarnya apabila ditanya apakah hukum makan kerupuk lekor itu, okay, jika Azhar Idrus berpegang kepada pandangan yang masyhur ataupun muktamad dalam mazhab Syafi'i, hukum itu dijawab dengan yang 5 tu. Sama ada wajib ataupun makruh, harus, sunat ataupun wajib, kan? Okey, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okey, orang itu yang bertanya, dia tidak bertanya di akhirat kelak apakah balasan kepada orang yang memakan kerupuk lekor yang tidak dibersihkan darah dan perut. Dia tak tanya di hari akhirat apa jadi. Dia tanya hukum. Jadi bila tanya hukum, sepatutnya jawab daripada 5 itu. Dan jika Azhar Idrus hendak berpegang kepada pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, dipersilakan. Tetapi jawapannya ialah haram. Macam mana jawapannya jadi masuk neraka pula?
Okey, baik. Jadi di sini, okey, berdasarkan apa yang saya tunjuk di sini ialah yang benar apabila Azahidrus berkata layak masuk neraka. Okey. Okey, yang di sini ni, yang Dr. Haris sendiri dia ada tulis kat sini, ini bukannya perkataan Azahidrus. Sebaliknya ia adalah terjemahan hadis yang dibaca oleh Azahidrus. Adapun perkataan Azahidrus memang dia kata terus ke neraka. Maka yang benar perkataan layak masuk neraka ialah hadis Nabi. Sementara rumusan ataupun kesimpulan Azahidrus pada hadis itu ialah terus ke neraka. Okey? Jadi inilah permainan kotor, permainan jijik oleh Dr. Haris Ismail dari dulu lagi dia potong-potong video. Link asal dia tak bagi. Sebab tu dia tak bagi link asal. Sebab kalau orang dengar link asal, itu hadis Nabi tu. Tetapi daripada hadis itu, Azahidrus membuat kesimpulan masuk neraka. Okey, padahal hadis yang sebut layak masuk neraka. Okey, jadi bukanlah Dr. Rora ataupun Dr. Mazhar terburu-buru membuat video react. Bukanlah mereka ini sengaja memilih perkataan yang mereka tak suka ke. Bukanlah mereka ini terpengaruh dengan orang-orang lain yang telah pun membuat react. Tetapi benar, betul apa yang mereka sebutkan itu ya, dalam videonya itu. Okey, jadi ini react saya yang pertama. Dan apa yang cuba dibela oleh Dr. Haris Ismail sebenarnya telah dibatalkan sendiri oleh Azahidrus dalam videonya yang kedua. Okey, video pertama yang TikTok tu tak silap saya 20 Oktober, 20 ke 21. Kemudiannya pada satu lagi kuliah malam, kuliah maghrib pada 25 Oktober, Azahidrus telah menjelaskan balik isu ni, isu keropok leko ni. Okey, dan dalam video yang kedua penjelasan itu, sekali lagi beliau berulang-ulang sebut masuk neraka ya, berulang-ulang sebut, bukan lagi layak masuk neraka dah ya. Dan video itu 25 Oktober dimuat naik, saya tonton 26 Oktober. Okey, jadi nampaknya Dr. Haris Ismail dia membuat react berdasarkan video pertama yang 20 atau 21 Oktober, tetapi cubaan dia untuk membela Azahidrus telah dibatalkan sendiri oleh Azahidrus dalam video penjelasannya pada 25 Oktober. Okey? Jadi yang saya nak tunjuk di sini ialah bukan sekadar apa yang diperkatakan oleh Azahidrus. Sebab macam saya kata tadi, fokus saya dalam video ini bukan lagi kepada Azahidrus, tetapi kepada Dr. Haris Ismail. Permainan kotornya, permainan jijiknya, bahkan najis, permainan najisnya itu masih lagi berterusan daripada dulu sehinggalah kini, di mana dia hanya potong video dan dia akan sampaikan bahagian video itu yang selari dengan analisa dia yang adil itu. Link kepada video dia tak akan bagi. Sebab kalau orang tengok link asal, itu hadis Nabi, bukan perkataan Azahidrus. Perkataan Azahidrus yang awal tu, yang ini terus masuk neraka. Okey, seterusnya pula. Okey, sekarang ini kita tonton pula video kedua yang dimuat naik oleh Dr. Haris Ismail dalam topik ini. Ia bertarikh 27 Oktober 2022 dengan judul Bida'ah Masuk Neraka versus buat haram selamat, tanda soal. Dr. Rozaimi sendiri keliru, tanda soal. Ulasan oleh Dr. Haris Ismail. Ringkasnya dalam video ini, Dr. Haris mengemukakan potongan dua video Dr. Rora. Video pertama tahun 2017, video kedua baru-baru inilah. Video pertama dia kata, Dr. Rora kata buat bida'ah ni masuk neraka. Video kedua, kalau buat benda haram tak masuk neraka. Kan nampak secara zahirnya macam kontradik antara satu sama lain. Video lama ni 2017, Dr. Haris Ismail sendiri kata ya, time tu Dr. Rora baru nak up. Jadi sengaja nak bincang benda-benda kontroversi supaya nak upkan dirinya. Okey. Siapa yang bincang benda kontroversi juga sekarang ni kan, yang nak up dirinya tu. Okey, ayuh kita dengar ayuh kita dengar video ini. Seperti biasa, link dalam kotak description. Link dalam kotak description bagi sesiapa yang mahu menontonnya. Tapi tak buat. Bila kita kata tak boleh, bid'ah lah. Orang tanya kita, takkan azab masuk neraka, Ustaz? Takkan azab masuk neraka? Okey,
takkan azan masuk neraka. Azan ialah perbuatan, muazzin ialah pembuat. Okey, tuan-tuan dan puan, bezakan antara perbuatan dan juga pembuat. Perbuatan itulah yang lazimnya diancam oleh hadis-hadis, ayat-ayat Quran ya, diberi ancaman, diberi peringatan, diamaran, okey, dengan ancaman dengan neraka ataupun sesuatu lain. Okey. Ada pun pembuatnya, yang ini orang yang membuatnya, yang itu berbeza sebab mungkin dia tidak tahu, mungkin dia keliru, mungkin di akhirnya dia bertaubat, mungkin Allah sendiri yang mengampunkan dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah, kita membezakan antara perbuatan dan pembuat. Okey, yang disebut oleh Dr. Rora dalam videonya yang awal, ia merujuk pada perbuatan. Apa tu? Dr. Haris sendiri tulis kat situ, takkan azan masuk neraka. Jadi azan dia bukannya muazzin, bukannya tukang azan. Okey, right, kita teruskan. Ya, kerana kamu azan bukan di tempatnya. Cuma saya tak bersetuju bila sebut tentang masuk neraka. Kerana Okey, dengar Dr. Rozami tidak berapa setuju bila sebut tentang masuk neraka tu. Memang seolah-olah berkata pada dirinya sendirilah, walaupun sekarang pada topik yang lain, tapi perkataan masuk neraka tu tidak bersetuju. Kenapa kita dengar ni apa kata Dr. Rozami? ia seolah-olah telah berikan satu hukum. Buat ni masuk neraka. Maksudnya kita boleh bawa ke neraka, itu okey. Kerana manusia ni kalau dia buat benda haram, kalau dia buat benda haram, confirm dia masuk neraka dah. Okey, dengar ya perkataan Dr. Rora, manusia ni apabila dia buat benda haram, confirm ke masuk neraka? Dah. Jadi manusia ni apabila merujuk pada apa? Kepada pembuat. Bukan lagi perbuatan tetapi pembuat. Tapi tengok ya nota yang catatan yang dibuat oleh Dr. Haris Ismail di bawah tu, buat benda haram. Mana pergi manusia tu? Sebab video kedua Dr. Rora merujuk kepada pembuat. Video pertama kepada perbuatan. Video kedua pada pembuat. Ayo kita dengar sekali lagi. Dengar sekali lagi apa yang dikatakan oleh Dr. Rora dan apa pula catatan kat bawah itu oleh Dr. Haris Ismail. Maksudnya kita boleh bawa ke neraka, itu okey. Kerana manusia ni kalau dia buat benda haram, kalau dia buat benda haram, confirm dia masuk neraka dah. Okay, manusia ni, saya ulang ya, manusia ni apabila dia buat benda haram confirm ke neraka. Jadi, ya sekarang ni video yang terbaru tu Dr. Rora sedang merujuk kepada pembuat dan bukan lagi perbuatan. Sebenarnya dalam isu yang sama ini, Dr. Haris Ismail telah juga memfitnah Dr. Rora sebelum-sebelum ini. Telah pun fitnah. Dia telah bandingkan dua video. Video kiri ni yang sama, tetapi dia ambil sebuah video lain yang terkemudian dan dia kata tengok Dr. Rora ini bercakap lain dengan lain ya, dan telah pun saya jelaskan dalam video saya di sini. Okey, berjudul Dr. Rora berubah pandangan dalam isu bid'ah. Telah pun saya jelaskan. Okey, link dalam salah satu video, salah satu video dalam playlist yang saya kemukakan itu ya. Sebab ini saya jawab, saya bukan wakil Dr. Rora, tapi sebagai seorang Muslim, kita membela seorang Muslim lain yang difitnahkan. Jadi saya menjawab Dr. Haris Ismail dalam isu ini. Dan Dr. Haris Ismail pun ada react balik. Ada react balik dalam video ini. Okey, jangan bimbang, link dalam kotak description. Ayuh kita dengar apa yang dia kata. Dalam video pertama tu mengatakan neraka, itu bukan pada perbuatan. Perbuatan mana pergi neraka? Takkan kita buat satu perbuatan tu kena masuk neraka. Tak ada. Nampak sangat ya, Dr. Haris Ismail dia tak faham nas-nas ataupun ayat Quran dan hadis yang bersifat ancaman, peringatan, amaran. Memanglah benda tu bukannya masuk neraka, tapi hadis-hadis, ayat-ayat Quran itu sendiri peranannya, fungsinya ialah bersifat memberi amaran, memberi peringatan, memberi ancaman. Tak apa, kita dengar lagi. Yang kena masuk neraka tu mestilah pembuat itu. Jadi bila disebut neraka adalah pembuat lah, bukan perbuatan. Jika disebut haram, jadi itu barulah dimaksudkan kepada perbuatan tersebut. Perbuatan itu haram. Faham ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, jadi Dr. Haris berkata, macam mana perbuatan masuk dalam neraka kan? Okey, jom kita rujuk hadis Nabi SAW yang memberi peringatan, ancaman, amaran tentang berbuat bid'ah dia. Saya sedang di hadapan skrin anda sekarang ini ialah Sunan An-Nasa'i. Hadis nombor 1578 ya, 1578, hadis yang masyhur tentang bid'ah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin." Okey, ini maksudnya muka surat seterusnya lah. Okey, sebab ini edisi digital. Di sini maknanya kalau edisi bercetak dia sambung muka surat seterusnya ya. Okey. Wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bid'ah ni perbuatan. Kalau pembuat apa dia? Mubtadi'. Kalau orang tu dia pakar buat bid'ah, pakar membela bid'ah, dia ahlul bid'ah. Jadi hadis ni apabila akhirnya diancam dengan neraka, merujuk kepada perbuatan ke pembuat. Pembuat, okey, bukan sini ya. Okey, bid'ah ialah perbuatan. Orang yang buat bid'ah nama dia apa? Kita sebut dalam bahasa Arab apa? Mubtadi'. Membuat bid'ah, mubtadi'. Orang yang pakar buat bid'ah, pakar reka cipta, pakar membela bid'ah, kita sebut sebagai ahlul bid'ah. Hadis ini apabila Nabi SAW mengancam dengan neraka, merujuk kepada bid'ah, yang ini perbuatan. Lalu di sini bukti yang sangat-sangat jelas. Dr. Haris ni dia buat react, dia main react saja, dia bukannya faham teks hadis tu ke. Dan dalam video-video sebelum ni sama-sama telah saya buktikan bahawa Dr. Haris ni bukan sahaja tidak tahu bahasa Arab, tetapi buta huruf dalam bahasa Arab. Dia tak boleh bezakan langsung antara teks dengan apa yang orang tokok tambah dalam terjemahan di bawahnya itu ya. Okey, jadi tak payah yang video ni, sebab tu saya tak react. Okey, saya tak react balik sebab nampak sangat dia tak faham dalam isu ni ya. Tapi menarik ya, menarik. Video ini ya 5 months ago. Sekejap. Boleh nampak ke dalam tu? 5 months ago 5 months ago. Okey, 5 bulan lepas apa janji Dr. Haris? 5 bulan lepas tau. 5 bulan lepas apa janji dia? Saya nak pergi meeting ni, tapi nak kena respon sikit terhadap video Kapten Hafiz berkenaan perbuatan dan pembuat itu. Saya dekat dataran PHB ni. Dataran PHB. Kejap saya cari parking ya. Okey, saya dah parking ni. Walau saya dapat banyak nasihat macam contoh yang ni ya, menasihatkan saya supaya jangan menonjol sangat, biarkan mereka dengan apa yang mereka cakap dan sebagainya, tapi kali ni saya nak kena respon juga sebab nampak kepesongan pemahaman tu, pemahaman antara hukum dan hukuman. Dia ada terkeliru tentang perkara tu dan memberi pemahaman yang menyebabkan orang lain semua jadi terpesong pemahaman tu. Saya tengok banyak yang terpengaruh, jadi terpaksa saya nak kena respon juga untuk meluruskan pemahaman tersebut. Saya akan dengar nasihat yang diberi kepada saya. Cuma lepas ni ada 2 lagi lah. Selepas tu mungkin saya tak akan. Ada 2 video ya, dia nak react saya. 2 video okey, 5 bulan lepas janji dia. Ini janji dia bukan kepada saya tau. Janji dia kepada semua audience dia yang setakat ni video ni 5.7 thousand view. 5.7 thousand views. 5,700 view. Okey. Dan komen lagi tentang Kapten Hafiz. Satu tentang hal 73 golongan tu, hadis tersebut nampak macam terpesong juga. Itu saya akan terpaksa meluruskan lagi, kita tengok nanti. Dan satu lagi adalah tentang bid'ah, tentang agama dan bahasa. Yang tu ramai orang tanya saya supaya saya beri respon terhadap perkara tu. Okey, jadi 2 ni saya akan komen selepas ni. Okey, 2 video itu dia akan komen selepas ini. Ini janjinya 5 bulan yang lepas. Okey, ini saya di saluran YouTube Protagonist Insight lah. Okey, milik Dr. Haris. Okey. Yang tadi tu video yang dia cakap tadi tu, sini ya.
Okay, 5 months ago kalau boleh nampak lah. Okay, dengan tajuk 5 asas hukum syarak Kapten Hafiz gagal, gagal faham, ataupun dia tuduh saya tak faham hukumnya 5 tu. Lawak betul. Padahal kita ni bincang benda yang lebih tinggi daripada tu. Dia ni bincang benda yang asas-asas. Kan, cuba tanya dia, pernah tak Rasulullah SAW apabila para sahabat tanya sesuatu isu, baginda jawab haram, makruh, mubah, mustahab, sunat, wajib? Ada ke? Kan. Jadi 5 bulan lepas dia janji akan jawab dalam isu pertama tentang bid'ah. Bid'ah dia ada buat satu video, di sini ya. Rupanya begini cara menilai bid'ah. 6 bulan lepas, maknanya sebelum itu. Dan video ini pun total fail. Tuan-tuan boleh dengar, boleh baca komen-komen. Total failure. Kegagalan sepenuhnya. Dan dia sendiri Dr. Haris sendiri dalam video ni dia kata akan bersambung nanti, macam dia plan nak buat bersiri lah. Dan dia sendiri setahu saya sampai sekarang tak sambung siri tu. Kantoi, video pertama kantoi, tapi dia janji nak jawab dalam isu ni, nak react pada saya, sampai sekarang tak ada. Kemudian dalam isu apakah maksud hadis 73 golongan? Maknanya hadis Nabi SAW yang bermaksud umatku akan berpecah kepada 73 golongan. 1 masuk neraka, 1 masuk syurga, 72 lagi masuk ke neraka. Dan dia membuat satu penafsiran yang sangat aneh tentang siapakah 1 golongan itu ya. Telah saya jelaskan dalam video sebelum ini. Saya screenshot terus jawapannya. Dan dia janji nak jawab kan? Janji nak react kan? Tak ada ya. Yang ada baru-baru ini ialah sekejap. Yang ini ni. Dia nak bincang hadis tu sahih ke tidak, dhaif ke tidak, dengan mengambil penjelasan daripada Maulana Fakhrul Razi. Dan dalam video ni juga dia pun berjanji di akhirnya tu akan sambung pula, dia nak jelaskan pula apa maksud jemaah. Tapi sampai sekarang tak ada ya. Jadi dia sendiri janji, tapi dia buat lupa sebab dia pun sendiri tahu, aku traffic jam ni, aku nak how macam mana aku nak tegakkan benang yang basah ni kan. Habis di situ ya. Baik. Jadi sekarang ni ayuh kita dengar ini video sekejap ya. Jadi video ni yang asalnya tahun 2017 tu boleh tengok dalam video saya ini. Link saya bagi di sini. Video pertama Dr. Rora ada link penuh. Video kedua ada link penuh, boleh tengok ya. Kemudiannya video yang ini ni boleh rujuk di sini. Saya mainkan ya. Cuba dengar penjelasan Dr. Rora. Keseluruhannya semua merujuk kepada pembuat sesuatu yang haram, bukannya perbuatan itu sendiri. Saya mainkan, kita dengar, minta izin ya daripada Pro Media Tajdid. Kerana manusia ni kalau dia buat benda haram, kan? Kalau dia buat benda haram, confirm dia masuk neraka dah? Tak confirm. Itu semua tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kan dulu kita pernah bincang, siapa yang mati dalam keadaan dia banyak dosa, dia tak confirm masuk neraka. Tahtal masyiah, kalau dia iman, terpulang pada Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh maafkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat dia. Terpulang pada Allah. Ada hamba-hamba yang berdosa banyak, tapi Allah Ta'ala ampunkan. Dengan kehendak Allah, dengan pilihan Allah, dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita tak boleh nak confirm menerakakan orang atas satu dosa yang dia buat. Kerana mungkin dalam bab lain, dia ada pahala yang lain yang dia buat. Mungkin timbangan amalan dia lain. Dia mungkin masalah tang ni, tapi tang lain dia okey. Dia soleh. Kan? Jadi, kita tak boleh nak confirmkan neraka dalam bab ni pada sesuatu. Tak apa. Link bagi video ini sekali lagi dalam kotak description. Dan ini merupakan salah satu asas, salah satu prinsip dalam ahli sunnah wal jamaah. Kita maklum ya, sebab Dr. Haris Ismail ni kita meragui dia ni daripada aliran akidah apa. Sebab aliran akidah apakah yang mana apabila seseorang itu tidak beriman kepada hari akhirat, dia masih lagi seorang Muslim. Ini adalah sesuatu yang benar-benar disebut
oleh Dr. Haris Ismail dan dia telah membuat 2-3 video bagi membela kenyataannya itu. Jadi dia ni kita tak tahu dia ni daripada aliran apa. Okey, dan sebab tu dalam bab pembuat dengan perbuatan ini dia keliru. Okey, kemudian dia tuduh orang lain pula keliru. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu ya, apabila A kata B salah, ada kemungkinan yang berlaku ialah A salah faham maksud B. Okey, kemungkinan kedua B memang salah. Kemungkinan C, ilmu A tidak merangkumi ilmu B. Lalu A berkata B salah, padahal A tu yang jahil. Okey, sekali lagi saya ulangi, apabila A berkata B salah, ada 3 kemungkinan. Pertama, A salah faham maksud B. Kedua, B memang salah, lalu A membetulkannya. Dan yang ketiga ialah A, ilmu yang ada pada A dia tidak mencakupi, not at the same level pada ilmu B. Lalu dia pun berkata B itu salah, padahal A itulah yang sebenarnya jahil. Okey, jadi kita tahulah Dr. Haris ni dalam level yang mana ya. Okey tuan-tuan, jadi itulah yang beberapa yang saya hendak tunjukkan di sini. Okey, saya ada video yang khas juga, perbezaan antara perbuatan dan juga pembuat. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba baru muncul ya, memang telah ada dalam salah satu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, jadi sehingga sini sahaja yang ingin saya tunjukkan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya berhati-hatilah dengan Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight. Beliau ada satu lagi saluran YouTube namanya Manhaj Nubuwah. Berdusta adalah satu kelazimannya. Bahkan pada siang hari Ramadan pun dia tidak segan-segan untuk berdusta dalam video yang dibuatnya. Telah pun saya buktikan dalam video-video sebelum ini. Okey, jadi perkara ini telah pun berlaku sejak sebelum ini. Baru-baru ini juga dalam video reactnya dalam isu keropok leko, dan tidak mustahil akan berlaku pada masa-masa akan datang. Okey, dan permainan kotor beliau yang potong-potong video akan beliau teruskan lagi, ya, dari dulu, sekarang dan juga akan datang. Padahal bila kita tengok video penuh, jelas bahawa apa yang disampaikan itu ialah berbeza. Dan kemudian bila kita react macam ni, nanti dia react balik. Tak apa, dia nak react balik, boleh lah kan. Dia nanti react balik lah. Nanti, syntax error. Betul lah tu. Kan, lepas tu dia bawa ke isu lain. Kata Hafiz tak faham hukum yang 5. Okey, lawak betul. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, berhati-hatilah dengan orang seperti ini. Akan tetapi kita masih juga berharap beliau dapat bertaubat dan muncul dengan video-video yang benar-benar amanah, yang benar-benar merupakan video seorang yang bertakwa kepada Allah, video yang dia tahu di hari akhirat kelak Allah akan bertanya kepada dia tentang video tersebut. Okey, panjang dah video saya ini, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.